أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini saya ingin untuk berkongsi lintasan-lintasan hati apabila saya membacakan ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, yakni ayat Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Ayat ni adalah ayat yang mungkin kebanyakan kita biasa baca, mungkin even setiap pagi dan petang kita pun baca, dan maksudnya pun tidak asing untuk kebanyakan daripada kita. Zalikal kitab la raiba fih, itulah kitab, itulah merujuk kepada Al-Quran. La raiba fih, tak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bila saya baca ayat ni, saya teringat satu sharing yang telah dibuat oleh satu kisah seorang yang belum Islam. Bila diberikan Al-Quran untuk dibaca, basically terjemahan English lah, terjemahan bahasa Inggeris Al-Quran untuk dibaca, dan baru di awal tu dibaca sampai kepada ayat ini, dia dah merasakan satu yang dia tak rasa bila dibaca buku-buku lain ataupun kitab-kitab agama lain. Di awal, kalau kita baca Al-Quran dari awal, kalau kita panggil dia baca Al-Quran dari awal, dia akan baca Al-Fatihah dahulu, dan di situ ayat-ayatnya adalah ayat memuji-muji Allah dan memohon kepada Allah petunjuk dan sebagainya. Dan bagi orang yang ada background mungkin daripada Christianity dan sebagainya, ataupun orang yang familiar dengan Bible, mungkin ayat-ayat macam tu dia tak rasa perbezaan sangat, especially bila dibaca maksud English je kan. Kerana mungkin orang Kristian pun ada, ataupun dalam Bible pun ada, contohnya the Lord's Prayer kan, di mana ada puji-pujian terhadap Tuhan dan juga permohonan-permohonan di hujung tu. So bentuknya serupa. Kemudian bila dia pergi kepada ayat yang ini, baru je sebab surah Al-Fatihah tu surah macam surah pembukaan lah, Al-Fatihah awalnya, dan kemudian terus kepada surah ini masih kita consider awal-awal Al-Quran bila dibaca. Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fih, ataupun dibaca dalam English kan, mungkin this is the book ataupun scripture, there's no doubt, tak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk ataupun guidance for the muttaqin. Apa yang dikongsikan ialah dia merasakan ini satu statement yang bukan main-main. Bagi kita baca inilah kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Kita menerimanya sebagai satu fakta. Kenapa? Kita beriman Allah yang menurunkan Al-Quran, dan ialah apa yang Allah nyatakan, tidak ada keraguan padanya. Tetapi bagi orang yang datang dan ingin menilai, betulkah ini kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang menciptakan segalanya kan? Petunjuk sebegini ataupun ayat sebegini ataupun deklarasi sebegini adalah satu benda yang besar, dan dia merasakan bahawa tidak mungkin seorang manusia yang normal akan menulis atau membuat deklarasi sedemikian rupa kan. Kerana kalau kita buka buku mana-mana, siapa sahaja yang menulis pun, sekiranya dia menulis satu novel ataupun kitab ataupun buku, manusia normal tidak akan membuat deklarasi sebegitu kan. Awal-awal lagi dengan gahnya menyatakan inilah buku yang terbaik, tak ada keraguan, langsung bacalah, kamu akan dapat petunjuk. Itu satu statement yang amat besar. Bagi manusia, kita sendiri tahu limitasi kita, dan kita tak akan buat kecuali orang yang tidak berada dalam state of mind yang betul lah kot kan. Sama dia menipu atau membohong atau belagak sombong. Tetapi ini bila dia membacanya, dia terus tersentak dan merasakan, oh, ini tak sama macam kitab yang lain. Awal-awal lagi dia membuat satu deklarasi yang begitu besar. Nah, itu satu benda yang dia dapat, bukan saya dapat. Saya baca selama ni tak pernah terfikir begitu. Tetapi somehow
Seorang yang bukan Islam, yang belum Islam, ketika itu bila dia baca, dia terfikir, ini pada kita subhanallah lah, subhanallah, statement yang begitu besar, statement yang begitu dinyatakan dengan begitu gah. Satu yang statement yang bukan main-main punya statement kan. Ini tak ada keraguan dalam ni. Nak dapat petunjuk di sinilah dia. So bagi orang mencari kebenaran seperti yang soalan tadi tu, dia bermula dengan satu titik yang dia mendapat satu perception yang begitu, yang begitu memberi impact kepada dia kan. Yang saya nak bawa ke sini, lintasan hati saya bila saya terfikir atau saya teringat kisah itu ialah, mengapa kita tidak merasai sedemikian rupa? Saya tak merasai sedemikian rupa bila membaca ayat yang sama. Sedangkan saya baca ayat ni berkali-kali dah. Dari kecil sampai sekarang berkali-kali, berbanding dia yang hanya baru baca first time, terus dia mendapat impact sedemikian rupa. Kat sini saya terfikir mungkin apa yang kita dapat daripada Al-Quran adalah datang daripada apa yang kita harapkan bila kita membacanya. Bagi orang tadi tu, dia datang dengan mengharapkan, dia mencari kebenaran, dan ada orang saja baca Al-Quran, kamu akan melihat kebenaran di dalamnya. So dia datang dengan, wahai Tuhan, mungkin kalau kita nak bayangkan itu perasaan dia kan, sekiranya ini betul daripada Engkau ya Tuhan yang Maha Perkasa, tunjukkanlah buktinya. Dan bila dibaca terus, dia terus perasaan begitu kan. Allah macam menjawab, inilah kan, kitab yang tak ada keraguan padanya, hidayah untuk orang mutakin. Saya teringat juga satu lagi klip video yang ramai orang share di Facebook berkenaan dengan seorang artis yang berubah kan? Dan dalam situ dia cerita bagaimana dia berubah tu. Dengan dia membaca Al-Quran, dia buka-buka kena pula ayat pasal aurat, pasal hijab kan? Dan saya tertarik similarity kat sini ialah bila dia menceritakan kenapa ataupun titik tolak ataupun niat dia membuka Al-Quran tu ialah pengharapan kepada Allah. Ya Allah, apa yang kau nak beritahu kepada aku, beritahulah, tunjukkanlah. Dan dia buka kena ayat-ayat berkenaan dengan tadi itulah, aurat, hijab dan sebagainya, yang menyentuh hati dia sehingga dia berubah seperti yang kita tahu kan. Now, sekiranya artis tersebut ataupun manusia yang tadi yang tersebut itu boleh mendapat impak sedemikian rupa daripada Al-Quran, mengapa tidak kita? Dan similarity yang saya nampak di situ ialah intention dia datang kepada Al-Quran tu memang mengharapkan, ya Allah, bagi aku something, bagi aku hidayah, bagi aku petunjuk, dan Allah memberi kepada mereka. Sekiranya selama ni kita membaca, ni persoalan saya pada diri saya sendirilah, kita khatam berapa kali dah kan, tetapi ayat yang sama yang dibaca tu tidak memberi impak yang serupa kepada diri kita, maka adakah kita datang kepada Al-Quran ni dengan niat yang betul ataupun yang tepat, ataupun niat yang sebesar itu kan? Mungkin kita datang, Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ni kita datang dengan mengharapkan pahala yang banyak daripada tilawah yang banyak. InsyaAllah itu yang kita akan dapat kan? Tetapi amat rugilah kan, bila ayat ini sendiri sebut hudal lil muttaqin, hidayah untuk orang bertakwa. Sekiranya kita tak juga datang untuk bukan sekadar nak pahala itu, tetapi nak, ya Allah, berikan aku sebanyak mana hidayah yang aku boleh dapat daripada Al-Quran ini. Sekiranya kita datang tanpa niat itu, dan Allah tidak memberilah benda itu tanpa kehadiran niat tersebut, lintasan hati saya bila saya baca ayat ini dan teringat kisah-kisah tadi itu adalah alangkah ruginya kita. Na'udzubillah, alangkah ruginya kita. Jadi itu adalah satu yang saya ingin lontarkan dan berkongsikan lah, yang saya rasa amat penting, kerana insyaAllah kita akan banyak bertilawah sepanjang bulan Ramadan ini insyaAllah, dan juga selepas bulan Ramadan. Tetapi kadang-kadang bila kita datang kepada Al-Quran itu tanpa pengharapan ataupun niat-niat yang seeloknya sepatutnya ada, kita tak dapat semaksimal yang kita boleh dapat, yang Allah boleh beri itu kepada kita daripada Al-Quran ni. So insyaAllah semoga bermanfaat sekadar lintasan hati bila membacakan ayat kedua tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.